Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali bersama saya Muhammad Haris bin Zahari di dalam siri Micro Learning Digital Lean Management. Pada modul ini, kita akan berbincang dengan lebih lanjut berkenaan tentang konsep pembaziran di dalam pengurusan Lean. Seperti yang saya terangkan di dalam modul-modul yang awal, bahawa Lean ini fokusnya ingin menghapuskan pembaziran di dalam proses, kerana pembaziran ini merujuk kepada aktiviti-aktiviti yang menggunakan sumber tetapi tiada memberi nilai tambah kepada proses, servis ataupun produk kita. Jadi kebanyakan masa kita di dalam proses sebenarnya melibatkan pembaziran ini, dan pembaziran ini menunjukkan ketidakcekapan kita dalam menggunakan sumber. Lebih banyak pembaziran, maka lebih banyak sumber digunakan dan mengurangkan efisiensi kita. Maka pembaziran ini perlu dihapuskan untuk meningkatkan efisiensi. Di dalam Lean Management terdapat 7 jenis pembaziran, iaitu correction, overprocess, overproduction, waiting, transportation, inventory and motion waste. Maka nama pendeknya ataupun akronimnya adalah COWTIM. Selepas ini tuan-tuan dan puan-puan, saya harap tuan-tuan dan puan-puan boleh sematkan di dalam minda bahawa COWTIM ini adalah perkara yang perlu kita buang di dalam proses kita. Jadi kita mahu tengok apakah COWTIM ini secara lebih lengkap. Pembaziran pertama merujuk kepada correction ataupun pembetulan, yang mana situasi ini selalu diakibatkan oleh masalah kualiti. Apabila kita buat masalah kualiti, maka kita perlu membuat rework. Dan apabila kita buat rework, ini adalah satu pembaziran dari sudut pandang Lean. Situasi ini mungkin diakibatkan oleh kawalan dalam proses yang lemah, yang mana kita tidak ada pengawalan pada input-input yang signifikan kepada output, dan juga situasinya mungkin boleh berlaku diakibatkan akibat tidak memahami apa kehendak pelanggan. Pelanggan minta lain tapi kita keluarkan benda lain. Waste yang kedua adalah overprocess, merujuk kepada kerja ataupun langkah-langkah yang lebih di dalam proses kita tanpa memberi apa-apa nilai tambah. Mungkin diakibatkan oleh komunikasi yang lemah, ataupun mungkin diakibatkan oleh mentality just in case. Ingat tuan-tuan dan puan-puan, semakin kompleks proses itu, semakin tinggi kebarangkalian untuk kita buat salah. Ini adalah kenapa Lean memfokuskan supaya proses kita ringkas dan mudah. Maka kebarangkalian untuk buat salah itu lebih rendah. Dan waste yang ketiga merujuk kepada overproduction, yang mana kita membuat produksi lebih awal, lebih banyak ataupun lebih pantas dari apa yang diperlukan. Situasi ini selalu diakibatkan oleh mentality just in case. Kita tiada buat ramalan ataupun forecasting, ataupun mungkin kita sedar kita buat overproduction kerana kita sedar proses kita terlalu kompleks, proses kita terlalu panjang. Jadi untuk memenuhi kehendak pelanggan pada masa yang ditetapkan, kita perlu buat overproduction upfront. Waste yang keempat merujuk kepada waiting time. Waiting time ini adalah masa menunggu yang tidak memberi apa-apa nilai tambah. Ia mungkin diakibatkan oleh proses kerja yang tidak seimbang. Dalam proses terdapat beberapa langkah ataupun beberapa aktiviti. Setiap aktiviti itu perlu dianalisa kompleksitinya. Penyediaan tenaga kerja juga perlu diimbangkan berdasarkan kompleksiti untuk setiap langkah. Apabila tidak seimbangnya situasi ini, ia akan mengakibatkan waiting time. Dan mungkin waiting time juga diakibatkan oleh penyelenggaraan yang lemah. Apabila kita tiada penyelenggaraan yang bagus, jadi banyak berlakunya machine breakdown. Apabila berlaku machine breakdown, maka produksi terhenti dan banyaklah waiting time. Dan ia mungkin juga diakibatkan oleh quality issue. Banyak sangat rework. Bila terlampau banyak rework,
dan langkah seterusnya terpaksa menunggu. Dan waste yang seterusnya merujuk kepada transportation ataupun ini adalah pergerakan barangan, maklumat ataupun informasi yang tidak perlu, tidak memberi apa-apa nilai tambah. Ia mungkin diakibatkan oleh susun atur yang lemah, susun atur dalam pejabat, susun atur di kilang kita yang lemah. Situasi ini melibatkan banyak pergerakan dan mungkin juga ia diakibatkan oleh proses yang terlalu manual. Kita perlu ke hulu ke hilir untuk membawa dokumen untuk ditandatangan. Bayangkan jika proses itu dapat didigitalkan. Tak perlulah kita untuk ke hulu ke hilir membawa dokumen untuk ditandatangani. Waste yang keenam merujuk kepada inventory waste ataupun lebihan inventory yang tidak diperlukan dalam proses. Selalunya situasi ini diakibatkan oleh kegagalan kita untuk merancang. Kita akan membeli tanpa menghiraukan keperluan. Asalkan kita kata ada peluang untuk membeli, kita membeli. Dan ia akan mengakibatkan masalah kualiti, masalah ruang penyimpanan dan sebagainya. Inventory waste juga mungkin diakibatkan oleh tiada forecasting. Kita tidak ada buat apa-apa ramalan tentang penjualan dan pengeluaran kita. Dan waste yang terakhir merujuk kepada motion waste. Motion waste ini agak berkait dengan transportation waste. Yang mana transportation waste merujuk kepada waste yang diakibatkan oleh pergerakan barangan ataupun peralatan. Tetapi motion waste merujuk kepada pergerakan manusia yang tiada nilai. Puncanya pun masih sama. Apabila susun atur yang lemah ataupun mungkin proses kita terlalu manual, ia mengakibatkan kita untuk bergerak lebih. Pergerakan yang tidak memberi nilai. Apabila pergerakan ini lebih, mungkin ia boleh mengakibatkan keletihan ataupun kecederaan ataupun mungkin boleh merendahkan kualiti. Tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah 7 jenis waste yang perlu dikenal pasti dalam proses kita, yang perlu kita hapuskan dalam proses kita untuk meningkatkan efisiensi di dalam proses. Di dalam modul seterusnya, kita akan membincangkan tentang Lean Industrial 4.0. Bagaimana Lean Management berinteraksi dengan Industrial Revolution 4.0. Terima kasih dan semoga bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.